Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar kamu pelajaran Bahasa Malaysia tahun 5. Baiklah, terlebih dahulu kita lihat DSKP pada hari ini. Standard kandungan 5.1. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran 5.1.1 memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah penjodoh bilangan. Objektif pelajaran ialah murid dapat menjawab soalan menggunakan penjodoh bilangan dengan betul. Baiklah murid-murid, mari kita lihat penerangan tentang nota penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah perkataan yang menjadi sejenis penerang kepada kata nama. Lazimnya kata bilangan berpasangan dengan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan berfungsi untuk menjelaskan jenis dan bilangan kata nama tersebut. Contohnya, kata nama kereta, kata bilangan 2. Jadi, untuk melengkapkan antara kata nama dan kata bilangan ini, kita mesti masukkan penjodoh bilangan, iaitu 2 buah kereta. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat contoh penjodoh bilangan dan kegunaannya. Yang pertama, puntung. Kegunaannya ialah sebahagian benda yang masih menyala. Contohnya, rokok, kayu api. Contoh ayat, ibu menggunakan beberapa puntung kayu api semasa memasak di dapur. Seterusnya, naskah. Kegunaannya untuk bahan bacaan yang berjilid. Contoh, surat khabar, majalah dan komik. Contoh ayat, Azhar meminjam beberapa naskah komik daripada Sufyan. Contoh yang ketiga, berkas. Kegunaannya untuk benda-benda yang diikat bersama-sama. Contoh, lidi, kayu. Contoh ayat, Pak Abu memikul seberkas kayu api untuk dijual di pekan. Bidang. Kegunaannya untuk benda-benda yang terbentang luas. Contoh, tanah, sawah, permaidani dan tikar. Contoh ayat, Encik Suhaimi membeli sebidang tanah di Kampung Naga. Deret. Kegunaannya untuk benda-benda yang tersusun. Contoh, rumah, bangunan, kedai dan kereta. Contoh ayat, 2 deretan kereta yang diletakkan di atas jambatan berjaya diselamatkan daripada ditenggelami banjir. Seterusnya kita lihat lagi contoh penjodoh bilangan ini, iaitu gugus. Kegunaan untuk buah-buahan ataupun benda. Contoh, anggur, langsat, kelapa sawit dan kunci. Contoh ayat, ayah membeli 4 gugus langsat daripada kedai Pak Teh. Bilah. Kegunaannya untuk benda-benda yang tajam. Contoh, parang, pisau, gunting dan sabit. Contoh ayat, Pak Karim menebang pokok itu dengan sebilah kapak yang tajam. Rumpun. Kegunaannya untuk tumbuhan yang tumbuh rapat-rapat. Contoh, buluh, tebu, serai dan pandan. Contoh ayat, di belakang rumah Haji Ahmad ada beberapa rumpun pokok buluh. Murid-murid,
Cikgu harap dengan penerangan dan contoh-contoh tadi, kamu semua faham ya? Akhir sekali, kita uji pula tentang kefahaman kamu tentang penjodoh bilangan. Sekarang kita lihat soalan-soalan tentang penjodoh bilangan. Mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Soalan pertama. Asrul membeli surat khabar dari kedai majalah Johan. Kita lihat pilihan jawapan. A. Sehelai, B. Sekeping, C. Sekajang, D. Senaskah. Manakah pilihan jawapan yang tepat? Jawapannya ialah senaskah. Bagus murid-murid. Jawapan anda tepat. Soalan yang kedua. 8 rumah teres musnah dalam kebakaran pagi semalam. Pilihan jawapan A. Tingkat, B. Papan, C. Deret, D. Pangsa. Jawapannya murid-murid? Jawapannya deret. Ya, bagus murid-murid. Jawapan anda sekali lagi tepat. 8 deret rumah teres musnah dalam kebakaran pagi semalam. Kita lihat soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Kakak membeli 4 anggur di kedai buah-buahan itu. Pilihan jawapan A. Biji, B. Butir, C. Gugus, D. Buah. Pilihan jawapan kamu murid-murid? C. Gugus. Ya, bagus, tahniah. Jawapan anda sekali lagi betul. Kakak membeli 4 gugus anggur di kedai buah-buahan itu. Seterusnya, soalan yang keempat. Hang Lekir menggunakan lembing di pahanya sebelum mengasah mata lembing itu. Pilihan jawapan A. Selaras, B. Sebilah, C. Sepucuk, D. Sebatang. Yang mana satukah pilihan kamu murid-murid? B. Sebilah. Ya, sekali lagi syabas. Jawapan anda tepat. Hang Lekir meletakkan sebilah lembing di pahanya sebelum mengasah mata lembing itu. Soalan yang kelima. Di dalam longkang itu ada beberapa rokok. Pilihan jawapan A. Ketul, B. Puntung, C. Longgok, D. Ikat. Yang mana satu pilihan kamu murid-murid? Ya, B. Puntung. Tahniah, sekali lagi jawapan kamu tepat. Di dalam longkang itu ada beberapa puntung rokok. Baiklah murid-murid, kita lihat soalan seterusnya. Beberapa tebu masih hidup subur di kebun Pak Dolah. Pilihan jawapan A. Tangkai, B. Ruas, C. Rumpun, D. Tandan. Yang mana satu pilihan kamu? Ya, jawapan kamu tepat. C. Rumpun. Beberapa rumpun tebu masih hidup subur di kebun Pak Dolah. Kita lihat soalan seterusnya, soalan nombor 7. Pak Samad menanam beberapa pokok rambutan di atas setanah di belakang rumahnya. Pilihan jawapan A. Pohon kaki, B. Baris bidang, C. Batang lembar, D. Deret kaki. Yang mana satu pilihan yang paling tepat?
Ya. B. Baris dan bidang. Pak Samad menanam beberapa baris pokok rambutan di atas sebidang tanah di belakang rumahnya. Syabas murid-murid. Kita lihat soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 8. Pak Cik Seman memikul rotan untuk dijual di pekan Sabtu. Pilihan jawapan A seruas, B seberkas, C segugus dan D setandan. Pilihan kamu murid-murid? Ya, seberkas. Pak Cik Seman memikul seberkas rotan untuk dijual di pekan Sabtu. Sekali lagi jawapan kamu tepat. Jadi cikgu ucapkan syabas dan tahniah kerana ke-8 jawapan kamu memang betul dan tepat. Jadi setakat ini sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.